Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar topik 2.2 iaitu definite integrals. Dalam topik 2 ni actually ada dua jenis integral yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah indefinite integral. Ni kita recap sikit lah. Indefinite integrals. Itu yang pertama. Yang kedua adalah definite integrals yang kita nak belajar pada hari ini. Indefinite integrals, saya percaya kebanyakan kamu dah belajar dalam tutorial masing-masing. Apa perbezaan di antara definite integrals dan juga definite integrals? Dalam bahasa Melayu, indefinite integral kita panggil sebagai kamiran tak tentu. Manakala definite integrals adalah kamiran tentu. Perbezaannya adalah, kalau saya tuliskan dalam bentuk ayat matematiknya, seperti inilah. Kalau indefinite integrals, integrate fx with respect to x. Tetapi kalau bezanya, definite integrals ni kita integratekan from a to b. So dia ada limit for function fx with respect to x. Itu perbezaan pertama. Kalau indefinite dia mempunyai dia tidak mempunyai limit, manakala definite dia mempunyai limit. Okay. Maksud hasil integrate untuk indefinite obviously wajib ada plus c. Maksud hasil integrate dalam kotak ni dan ada plus c di belakangnya. Manakala kalau kita integratekan definite ni, kita terus dapat satu nilai maksud terus dapat nombor lah, jawapan, nilai dia, bukannya dalam bentuk function dan tak perlu ada plus c. Okay. Itu introduction sedikit apakah dua jenis integrals yang kamu perlu tahu secara umum. Okay. Pada hari ini saya akan berfokus kepada definite integrals. Okay, ada beberapa properties yang kamu perlu tahu. Yang pertama, kita lihat macam anak pelajar boleh lihat semuanya pada simbol integral sign ni, pada integral sign ni semua mempunyai limit untuk yang pertama ni kita lihat. Dia kata properties yang pertama, from A to A, bermaksud dia punya integral tu limit dia tak bergerak dia pada limit yang sama. A kepada A, function fx dx. Kita akan dapat nilainya kosong. Okey, kenapa kenapa saya mungkin boleh explain sedikit kenapa nilainya kosong bila a kepada a let's say sebenarnya hasil integrate yang awak masukkan dengan nilai limit itu, sebenarnya hasilnya kamu dapat satu nilai yang dipanggil luas. Luas di bawah curve. Okey. Secara umumnya kalaulah saya lukiskan satu curve kat sini, let's say ada paksi x dan paksi y. Okay, ini ada x, ini ada y, ini ada satu curve. Okay, ini adalah A. Okay. Bermaksud tak membentuk sebarang region di situ kalau A kepada A. Okay. Tapi kalau A kepada B, mungkin B tu lebih besar daripada A, terdapat ruang di bawah curve ni. Area ni under a curve tu, kalau A ke B dia ada nilai. That's why kalau A kepada A saja, dia menjadi satu line saja. Satu line bermaksud tak ada area yang terbentuk. Dia hanya pada garisan A ni saja. That's why nilainya kosong. Okey, itu yang pertama. Okey, itu adalah properties yang pertama. Kita pergi kepada properties yang kedua. Okey, kita lihat Okey, ciri yang kedua, anak pelajar perlu tahu dalam simbol integral sign ni, yang berada di atas ni biasanya simbolnya mesti lebih besar, nilainya lebih besar daripada nilai yang berada di bawah. Okey. Kalau dia tulis A dekat atas, B dekat bawah, itu ada satu benda yang pelik sebab biasanya A to B kita tulis macam ni, A to B. Bermaksud nilai A yang lebih kecil berada di bawah, nilai B yang lebih besar berada di atas. Okey. Tapi dalam kes ni, kalau kita lihat nilai A di atas, nilai B di bawah, bermaksud A lebih besar daripada B. Okey. Kita tahu secara umumnya, okey, bahawa di sini kita boleh terbalikkan dia mengikut properties ni, kita tambah negatif dan kita betulkan. Sebab kita tahu nilai A lebih kecil daripada nilai B. Okey. Nampak ada syarat kat belakang, sekiranya B lebih besar daripada A. Dengan syarat B tu mesti lebih besar daripada A. Okey, kalau tak faham mungkin saya boleh bagi satu contoh. Okey. Actually kalau kita integrate from to 1 fx dx. Okey, kita tahu nilai 2 di bawah ni lebih besar daripada nilai 1 yang berada di atas. Sepatutnya yang lebih besar berada di atas, yang lebih kecil berada di bawah. Kita boleh modify dia menggunakan
properties ni tambah negatif, and then kita terbalikkan dia punya limit tu, 1 dekat bawah, 2 dekat atas, fx dx. Okey, ini contoh yang paling mudah untuk kamu faham. Okey, yang seterusnya, okey, kita pergi kepada C, yang C pula. Sekiranya kita integrate AB untuk K, untuk satu constant K with respect to X. Okay, kita akan dapat hasilnya K in bracket B minus A. Okay, okay, kenapa macam tu Okay, so actually kita biasa tunjukkan. So kalau kita integrate from A to B, okay, K ni kita boleh letak kat luar kan. Okay, bila K dekat luar, 1 dx, betul. So hasil integrate dia kita akan dapat macam ni. K integrate 1 akan dapat X. Okay, so B dekat atas, A dekat bawah. Okay, A dekat bawah. So kaedahnya kita akan masukkan nilai B dengan A ni ke dalam function hasil integrate kita ni. Okay, nampak tak? Saya tak ada plus C sebab kita dalam bentuk definite integral. So kita masukkan B terdahulu ke dalam X. Okay, so saya salin balik jawapan dia. K constant biar kat luar. So saya subkan value of B terlebih dahulu, B. And then tolakkan dengan, saya gantikan tempat X ni dengan A pula. So dia akan jadi B tolak A. Okay, simple as that. Okay, so kalau tak nampak mungkin saya boleh bagi satu contoh lah. Okay, so let's say for example, okay, integrate kita integrate 2 dx. Okay, so maksud dekat sini from 1 to 2, let's say for example limit dia. So 2 ni adalah constant 2 tu saya bawa keluar. Okay, so bermaksud saya akan integrate 1 dx. Okay, so integrate 1 dx. Okay, apa hasilnya? Integrate 1 akan darabkan dengan perkali x kan. So kita akan dapat 2, 1. Okay, so maksud mengikut kaedah ni tadi, saya perlu masukkan 2 and then tolakkan 1. Nampak tak? B tolak A. That's why dia jadi K B minus A. So dalam case ni dia akan jadi 2. Saya akan subkan 2 and then tolak 1. So dapatlah hasilnya 2 darab 1. Okay, so jawapannya adalah 2. Okay, so itu contoh yang paling dekat dan mudah untuk kamu faham. Okay, so itu yang C. Okay, okay, sama juga untuk yang keempat. Sekiranya ada constant di hadapan dan ada function di belakang. Okay, kfx contohnya dx. So apa yang boleh buat mengikut properties ni, kita boleh keluarkan constant tu keluar. Okay, ini mudah saja. Okay, let's say saya bagi integrate from 1 to 2 K tu saya bagi nilai apa sekejap saya fikir. Okay lah, saya letak nilai 2. Okay, X with respect 2x squared with respect to X. Okay, so bermaksud saya perlu integratekan dia. Okay, integratekan dia dengan mengeluarkan constant 2. Okay, keluarkan constant 2 and then 2, 1 X kuasa 2 with respect to X. Okay, and then 2 tu saya biarkan kat luar. Okey, apakah cara kita integrate? Saya yakin pelajar tahu. Kuasa tambah 1 bahagikan n tambah 1. Betul? So 2 tambah 1, 3 per 3 and then 2, 1. Okey, simple as that. Okey, itu yang dimaksudkan properti yang keempat. Kita boleh keluarkan 2 itu, asingkan daripada function yang di belakangnya. Okey, okay, itu yang keempat. Okey, saya tak akan kira habis lah sebab saya nak tunjuk dia punya properti saja. Okey. So yang seterusnya, sekiranya kita nak integrate from A to B, terdapat dua function yang berbeza tapi dihubungkan oleh operasi tambah atau tolak. Ada tambah atau tolak di tengah-tengahnya. Okay, so that's mean kita boleh separatekan dia. Separatekan dia, tetapi nampak tak? Kita boleh tulis integral sign ni A, B, dan dekat belakang dia ada with respect to X untuk fx. And then tengah-tengah ni dihubungkan lah, ikutlah, kalau tambah, tambah. Kalau dekat tengah tu tolak, tolak. So A to B integrate gx with respect to x. Nampak? Ada kepala integral dan ekor dia dx. Wajib itu adalah properties yang kelima. Yang keenam iaitu f. Okey. Dia kata integrate from A to B fx dx is equal to A to C fx dx plus C to B fx dx. Sekiranya nilai C tu berada di antara B dan juga A. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya kita
boleh cantumkan kita punya integral, ataupun boleh separatekan kita punya integral dengan limit yang bersambung. Okey, dengan syarat limit macam kes ni dikata C tu mesti berada di antara A dengan B. Okey, let's say for example saya bagi contoh nilai A bersamaan dengan 1 limit A adalah 1, B adalah 3. So obviously C adalah 2 sebab C mesti berada di antara 1 dan 3, di antara A dengan B. Okey. So mengikut properties ini, okey, dia beritahu bahawa contoh let's say for example saya nak integrate from 1 to 3 fx dx So mengikut properties ni saya boleh separatekan dia menjadi bentuk macam ni, iaitu 1 to 2 1 to 2 fx dx plus with, okey ni saya ke bawah plus tak muat kat situ, 2 to 3 fx dx. Okey, itu yang dimaksudkan dengan penghubung C tu. Kalau anak pelajar boleh lihat, C kat sini mesti sama dengan sini. Barulah AC tambah CB dah jadi AB. So dalam kes ni 1 3 bersamaan dengan 1 2 tambah 2 3. Nampak? So kita boleh pecah kepada 1 2 jadi 2 3. Sorry, 1 2 tambah 2 3 bersamaan dengan 1 3 fx dx. Okey, itu properties yang kelima, iaitu properties F. Manakala yang terakhir dikata sekiranya kita integrate from A to B from A to B fx dx dan nilainya mestilah lebih besar sama kosong. Bermaksud function itu lebih besar sama kosong dan x dia berada di antara A dan B. Okey, ini properties yang terakhir. Bermaksud kita akan dapat satu nilai lah. Maksud bila kita integratekan from A to B, nilainya sentiasa positif. Itu lebih besar sama dengan kosong. Okey, bermaksud kenapa lebih besar sama kosong? Sebab saya dah explain tadi. Sebenarnya hasil integrate itu adalah luas di bawah curve. Bermaksud luas takkan boleh jadi negatif. Itu secara konsep yang kamu boleh pegang. Okey. So, kita pergi terus kepada example yang ke-6. Okey. Lihat pada example yang ke-6. Dikata evaluate. Nilaikan. Okey, bermaksud jawapan kita bukan dalam bentuk function, tetapi dalam bentuk nilai. Sebab saya dah cakap bila definite integral ada limit. So jawapan kita tak ada plus C. Dia akan dapat jawapan terus, value. Okey. So lihat pada soalan yang pertama. Okey, negatif negative 1 to integrate negative 1 to 3 in bracket x cube plus 1 with respect to x. Okey, itu yang pertama anak pelajar. So macam mana kita nak integratekannya? Okey, mudah saja. Okey. So saya akan pecahkan dia kepada bentuk nilai. Okey, integratekan negative 1 3. Okey, memandangkan dia ada dua function yang berbeza, untuk lebih pemahaman saya akan separatekan dia. So negative 1 to 3x cube with respect to x yang pertama. And then tambah integrate from negative 1 to 3 1 dx. Okey, so simple as that. Okey, macam tu je kita buat dia. Okey, so bermaksud di sini apa yang kita boleh buat, kita akan mula integrate seperti biasa. So integrate x kuasa 3 akan dapat kuasa 4 per 4. Okey, and then kena sub value 3 negatif 1 and then integrate 1. Hasilnya kita akan dapat x dengan value nya adalah 3 negatif 1. Okey, so kita dah integratekan kedua-dua function, tapi kita tak masukkan lagi dia punya limit. Okey, bila kita masukkan limit, anak pelajar ingat ikut property tadi, kita akan masukkan yang di atas dahulu. Yang di atas akan tolakkan dengan yang di bawah. Okey, kita tengok macam mana yang kita nak buat tu. Okey, so saya akan masukkan value 3 terlebih dahulu. So 3 kuasa 4 per 4. Tu yang pertama. Tolakkan dengan dia sentiasa tolak operasi dia. Kita masukkan value yang di bawah pula, iaitu negatif 1. So negatif 1 ke dalam function yang sama, x kuasa 4 per 4. So negatif 1 per 4 kuasa 4. Okey, so simple as that. Okey. Oh, maafkan saya, ada sedikit kesilapan kat situ. Saya salah sub Kuasa 4 tu hanya berada pada numerator saja. Okey, so negatif 1 kuasa 4 per 4. Okey. So itu baru function yang pertama Ini baru function yang pertama. Okey.
Dan baru kita buat function yang kedua. Tambah. Okey, saya salin balik tambah. So, kali ni kita kena subkan value 3, tolakkan dengan value negatif 1 ke dalam function x. So, masukkan value 3 ke dalam function x dahulu. So, masukkan 3, dapat 3 lah kan. Okey, dapat 3. Okey. And then, sentiasa tolakkan operasinya. Tolakkan dengan limit yang berada di bawah. So, tolak negatif 1. Okey. So, kita pun buat pengiraan kan. Buat pengiraan 3 kuasa 4 per 4. Okey, ini kena tekan kalkulator lah. Okay, saya akan keluarkan kalkulator. Alamak, sorry. Okey, saya keluarkan kalkulator. So, 3 kuasa 4 ya. Okey. 3 kuasa 4. Okey. Kurungan 3 close to the power of 4 kan. To the power of 4. Okey. To the power of 4 over 4. Over 4. And then minus with negative 1 to the power of 4 bermaksud akan dapat 1 per 4 lah. Tolak negatif 1 kuasa 4 akan dapat positif. So ada negatif kat depan dia bermaksud tolak 1 per 4. 1 per 4. Sekali je 1 per 4. 1 per 4. Okay. And then tambah kurungan 3 tambah 1 4 3 tambah 1. So saya dapat jawapannya adalah 24 24. Okay, unit squared. Okay. So sebab dia kan luas kan, tapi kita total unit squared je lah, 24 unit squared. So inilah hasil integrate untuk function yang pertama, iaitu x cube plus 1. Okay. Okay, kita lihat pada soalan B. Okay, untuk soalan B ni dia special case lah. Maksud kamu tak boleh nak integrate secara direct seperti yang tadi. Sebab dia ada dua function yang berbeza, x dan juga 2x tolak 1 kuasa 8, kalau para pelajar dapat lihat. So di sini ada satu kaedah yang kamu para pelajar boleh guna, iaitu kita panggil sebagai kaedah substitution. Substitution. Okey, kaedah substitution ni yang mana kita akan memilih salah satu function untuk kita letkan sebagai u, dan kita akan integratekan kita punya integral equation ni dalam in term of du, bukannya in term of dx, sebab kita gantikan dia sebagai u. Okey. So, langkah pertama adalah kita perlu pilih u yang betul. Okey, macam mana nak choose the correct u? Okey, biasanya kita pilih u ni pada function yang lebih tinggi kuasanya ataupun function yang lebih complicated. So dalam kes ni para pelajar boleh lihat antara x dan juga 2x tolak 1 kuasa 8, saya rasa yang paling complicated adalah ataupun yang lebih tinggi kuasanya adalah 2x tolak 1 kuasa 8 tu. So bermaksud saya akan memilih u dia sebagai 2x tolak 1. Okey. So itu langkah pertama apabila kita nak gunakan kaedah penggantian ni. Okey, so saya pilih u sebagai 2x tolak 1. Tak payah ambil kuasa dia. Kita ambil yang dalam bracket saja, 2x tolak 1. Okey, bila kita dah pilih u, dah choose the correct u. Okey, langkah seterusnya apa yang para pelajar boleh buat adalah mencari dia punya derivative, iaitu du dx. So apakah hasil differentiate function u ni in term of x? So kita akan dapat integrate 2x dapat 2 darab 1, 2 kan. Integrate 1 akan dapat kosong. So hasilnya saya akan dapat 2. Okey. Then apa gunanya du dx equal to 2 ni? So kita akan jadikan dx sebagai subjek. Okey. So tujuan asal kita akan gantikan semua integral equation ni in term of x menjadi in term of u. So bermaksud dx ni saya akan jadikan du. Ini akan jadi u, x ni pun akan jadi u. Okey. So langkah pertama saya akan dapatkan apakah dx sebagai subjek. So saya rearrange saya punya function du dx ni, jadikan dx sebagai subjek. So dx sama dengan du per 2. Okey, saya dapat dah yang pertama. Okey, itu langkah yang pertama. Pilih
U yang betul dan cari du dx. Selepas cari du dx, jadikan dx sebagai subjek. Okey. So dah dapat dx sebagai subjek. Seterusnya saya nampak pada function yang satu lagi, sekiranya 2x tolak 1 ni saya dah gantikan jadi u. So bermaksud dia akan jadi u kuasa 8. Sebab saya dah kata let u is equal to 2x minus 1. Bermaksud dia akan jadi u kuasa 8. Bagaimana x ni saya nak ubah dia menjadi in term of u. So bermaksud saya kena buat sedikit modification daripada u yang saya gantikan tadi. So let u tadi adalah bersamaan dengan 2x tolak 1. Yang ni kan, betul? So sekarang ni daripada let u ni saya akan jadikan x sebagai subjek. Okay. So dia akan dapat u tambah 1 per 2 bersamaan dengan x. So bermaksud saya rearrange equation u ni menjadi in term menjadi x sebagai subjek pula. So dia jadi in term of u. So bermaksud x bersamaan dengan u tambah 1 per 2. Okay. So saya dah dapat x bersamaan dengan u tambah 1 per 2. Okay. So sekarang ni ada tiga benda penting yang saya perlu gantikan. Yang pertama iaitu dx sebagai du per 2. And then ini yang pertama. Yang kedua adalah x sama dengan u tambah 1 per 2. So saya akan gantikan ke dalam original equation kita. Okey. Apa original equation kita? Okey. So integrate. Okey. Memula kita akan integrate tanpa ada limit. So kita biar je, tak payah letak 01 tu. So kita just integrate seperti biasa. Okey, saya akan gantikan yang terlebih dahulu iaitu x. Okey, x macam mana saya nak jadikan in term of u? Maklumat mana yang perlu saya ambil? So tadi saya dah modify bahawa x bersamaan dengan u tambah 1 per 2. So bermaksud kat sini saya boleh gantikan x di sini bersamaan dengan u tambah 1 per 2. Okey, itu yang pertama. And then seterusnya saya dah letkan u bersamaan dengan 2x tolak 1. Bermaksud 2x tolak 1 ini akan menjadi darab u kuasa 8. Nampak tak? 2x tolak 1 tu adalah u. So gantikan pada tempatnya, dia akan menjadi u kuasa 8. And then darab dx. Dx pun kita nak tukar kepada in term of u. Dx tadi apa kita dapat? Du per 2. So darabkan dengan du per 2. Okey. Sekarang ni kita dah dapat bentuk yang cantik iaitu u tambah 1 per 2 darab u kuasa 8 du per 2. So mengikut properties of integration tadi, kita boleh keluarkan constant. Apa constant kat bawah ni? Ada per 2 darab per 2, betul? So bermaksud kat sini ada 1 per 2, kat belakang ni pun ada 1 per 2. So kalau 2 darab 2, 4, bermaksud saya boleh keluarkan constant 1 per 4 keluar. So saya akan keluarkan 1 per 4 keluar. Okey keluar. So tinggal yang kat dalam adalah u tambah 1 dan juga darab dengan u kuasa 8 du. Okey, mana 2 dengan 2 ni? Sebab saya darabkan 2 darab 2, 4, saya dah buat dia keluar 1 per 4. Okey. So langkah seterusnya untuk saya mulakan proses integration, saya tak boleh integrate lagi. Saya kena expand dahulu expand terlebih dahulu. So bermaksud u kuasa 8 didarabkan dengan u, and then u kuasa 8 didarabkan dengan 1. So hasilnya apabila saya expand 1 per 4, okey, integrate, akan dapat u kuasa 8 darab u adalah u kuasa 9. And then u kuasa 8 darab 1 akan dapat u kuasa 8. Okey. With respect to u. Okey. So barulah saya boleh integrate. Sebab jadi bentuk yang kita boleh integrate kan. So dapatlah 1 per 4. Okey. Integrate, bila once kita dah mulakan proses integrate, tak perlu dah buat integral sign. So saya padam, so kita buat simbol bracket sahaja. So bracket u kuasa 9 integratekan dapat u kuasa 10 bahagi 10 and then tambah u kuasa 8 tambah 1 adalah 9 per 9. Okey. Plus c. Okey, sebab kita integrate tanpa ada limit, walaupun dia ada limit. Kenapa kita asingkan tu? Ada sebab dia. Okey. So kita integrate tanpa ada limit terlebih dahulu. Okey. So ini adalah hasil integrate kita. Bermaksud saya perlu gantikan semula apa yang saya letkan sebagai u tadi. Sebab kita nak masukkan nilai x sama 0 dan x sama dengan 1. So saya kena gantikan 2x tolak 1 ni ke dalam function asal. Function asal ni. So kena masukkan kat situ. Okey. So masa saya masukkan kat sini 1 per 4. Okey.
Maksud U tadi bersamaan dengan 2x minus 1. Bermaksud 2x minus 1 to the power of, okay, to the power of 10 kan, over 10 tambah 2x minus 1 to the power of 9 over 9. Okay, kali ni kita dah boleh masukkan limit, iaitu 1, 0. Sebab x ni 1 dan 0 ni adalah nilai x, bukan nilai u. Sebab tu kita tak boleh letakkan di sepanjang pengiraan ni, sebab 0, 1 bukan u tetapi adalah x. Sekarang dah boleh letak. So bila dah letak limit ni, plus c tak perlu dituliskan. Okay. So macam mana pengiraan dia ni? Okay, nak mudah, saya ajar satu cara yang mudah. So kamu boleh kira, dapatkan jawapan tu tanpa subkan value dia dengan menggunakan calculator. Okay, kalau ikutkan, kita kena subkan value 1 and 0 ke dalam function ni. 1 dulu and then tolakkan dengan kosong, macam saya tunjukkan yang dalam contoh sebelum ni. Tapi oleh kerana dia pengiraan yang complicated, kita terus guna function dalam calculator. Okey, nampak kita tekan button integrate. So kita boleh masukkan limit terus. So limit kita dalam case ni adalah kita terus gunakan function asalnya, 10x darab 2x darab 1 kuasa 8 dx. So saya akan masukkan nilai x kita adalah 0, 0 to 1, from 0 to 1. Okay, apakah function dia? Saya akan masukkan. Yang pertama adalah x. So saya tekan alpha and then tekan x. Okay, and then ikutlah ini, ikut kalkulator kamu. And then bracket, saya tekan alpha, darabkan apa function dalam bracket tu, iaitu 2 alpha x tolak 1, tolak 1. And then close bracket. And then ada apa? Kuasa 8, to the power of 8. Okay, so saya terus dapat nilainya bersamaan dengan 1/18. So the final answer saya akan dapat 1/18 unit squared. Okay, so itulah jawapannya. Boleh kamu masukkan. Oh, saya tertinggal satu benda. Lagi cantik, kalau sebelum kamu dapatkan jawapan daripada calculator direct tu, tunjukkan yang kamu subkan nilai 1 dan 0 ke dalam hasil integration kamu. So 1/4. Contoh, saya masukkan nilai 1. Kat sini kamu akan dapat yang pertama adalah 2 darab 1 tolak 1/10, per 10. Yang dekat atas ni adalah kuasa 10 tambah 2 darab 1 tolak 1 kuasa 9/9. Okey. Begitu juga saya masukkan nilai kosong. Masukkan nilai kosong, kita akan dapat negatif 1/10 kuasa 10 tambah tambah negatif 1. Maafkan saya, kita punya kuasa hanya pada numerator. Ni kamu tak payah risau sebab kamu dah dapat jawapan. Cuma saya tunjukkan macam mana nak subkan nilai tu. Okey, negatif 1 kuasa 10 tolak negatif 1 kuasa 9. Kuasa 9. Okey, per 9. Okey, sepatutnya kalau kamu kira betul-betul menggunakan kalkulator, hasilnya sepatutnya dapat sama seperti yang kita gunakan kalkulator kat sini, iaitu 1/18 unit squared. Okey, itu adalah contoh B. Okey, seterusnya kita lihat pada example yang ketujuh. Okey, kali ni kita nak integrate from negative 1 to 1, 3x squared times with third x cubed plus 1 with respect to x. Okey, kalau di sini kita dapat lihat nak belajar, terdapat dua function yang berbeza. Ada 3x squared dan juga third x cubed plus 1. Okay, dan actually one of it adalah hasil differentiate of each other. Okay, so that's mean kita tak ada cara lain untuk selesaikan ataupun solvekan soalan ni unless menggunakan kaedah substitution. Untuk level kamu, untuk matematik perkanan, so kita hanya ajar kamu metod penggantian saja, iaitu method of substitution. Okay, so before this saya dah beritahu kat awak macam mana nak pilih U yang betul. So choose the correct U. So dalam kes ni antara 3x squared dengan punca kuasa x kuasa 3 tambah 1, yang mana yang lebih complicated bagi saya?
Okay, yang lebih complicated dekat sini kita dapat lihat iaitu yang punca kuasa ni lah. Dan kuasanya pun lebih besar dalam tu kan. X kuasa 3 tambah 1. Okay. So, dalam kes ni saya akan pilih, langkah pertama saya akan let U kan as X cube plus 1. Saya tak ambil punca dia, saya ambil yang dalam punca saja, iaitu X cube plus 1. Dan langkahnya sama je seperti sebelum ni, iaitu dapatkan du dx. Sebab apa? Bila kita nak gunakan kaedah substitution ni, kita nak tukar semua in term of x ni menjadi in term of u. So tak nak ada x langsung, semuanya mesti jadi u. Okay. So dapatkan du dx dahulu. So kita differentiatekan, dapat 3x kuasa 2. Betul? Okay. Then the next step, saya perlu jadikan dx sebagai subjek. Okay. So bila jadikan dx sebagai subjek, kat sini, ataupun kita boleh rearrange. Okay. So kalau anak pelajar dapat lihat kat sini, 3x kuasa 2 ni ada di hadapan, dx ni kat belakang, betul? So antara 3x kuasa 2 dengan function yang kedua tu adalah darab. So kalau saya rearrange, dia jadi macam ni, negatif 1, 1, saya bawa yang punca tu ke depan, x kuasa 3 tambah 1 tu ke hadapan, dan darab 3x tu saya bawa ke belakang. So dia jadi 3x kuasa 2 dx. Okay, tak ada masalah sebab darab kalau kita ubah tempat dia ke depan dan ke belakang sama saja, tak ada masalah. So saya rearrange jadi bentuk ni. Okay, maksudnya dekat sini saya boleh buat sesuatu dengan saya gantikan 3x kuasa 2 dx ni menjadi in term of u. Daripada mana? Daripada du dx tadi. Okay, nampak tak? Du ni, okay, saya akan jadikan kalau tadi saya jadikan dx sebagai subjek, tapi kali ni saya buat sedikit modification. Saya jadikan 3x kuasa 2 darab dx, sebab yang ni saya bawa ke kanan, dia akan jadi darab. So dia akan bersamaan dengan du, yang mana nanti saya boleh gantikan 3x kuasa 2 dx ni ke sini. Okey, nampak tak? Okey, sebab kita nak gantikan in term of u. Okey, so itu langkah pertama daripada du dx. Tak semestinya jadikan dx sebagai subjek, tapi kita mengikut kesesuaian apa yang kita nak gantikan pada original equation. Okey, yang kedua adalah tak ada masalah, saya rasa. So kita boleh gantikan terus, gantikan terus kita punya u ke dalam original function. Okey, so macam saya cakap tadi, kita akan mulakan proses integrate tanpa menggunakan limit. Maksud negatif 1 dengan 1 tu kita abaikan dulu. Kita integrate tanpa limit dahulu. Okey, bermaksud saya akan integrate x kuasa 3 tambah 1 tadi bersamaan dengan apa? Saya dah gantikan sebagai u. So maksud dia akan jadi punca u. Sebab x kuasa 3 tambah 1 saya dah letkan sebagai u. So dia akan jadi punca u. Darabkan dengan 3x kuasa 2 dx. Okay, 3x kuasa 2 dx ni bersamaan dengan apa? Yang saya dah rearrange kat sini. 3x kuasa 2 dx bersamaan dengan du. Bermaksud bersamaan dengan du. So dia dah jadi in term u. Semua dah bertukar daripada x menjadi u. So dah tak ada masalah untuk saya integratekan. Okay, so sekarang ni boleh tak saya integrate? Masih tak boleh. Set tu saya tukar kepada bentuk index. So dia akan jadi u kuasa 1/2 du. Okay, so barulah saya akan mulakan proses integration seperti biasa. Okay, 1/2 tambah 1 dapat 3/2, bahagikan dengan 3/2. Okay, plus c. Okay, so saya rearrange kita punya hasil integration ni menjadi bentuk yang lebih cantik. Bahagi tukar jadi darab akan jadi 2/3 u kuasa 3/2 tambah c. Okey, so ini adalah hasil integrate in term of u. Okey, macam tadi juga saya perlu buat apa? Saya perlu gantikan balik u ni in term of x. Okey, saya akan gantikan balik. Okey, gantikan balik iaitu u bersamaan dengan x kuasa 3 tambah 1. So bermaksud 2/3 dalam kurungan x kuasa 3, sebab u sama dengan x kuasa 3 tambah 1, kuasa 3/2 tambah c. Okey, so tapi sekarang ni kita tak nak guna dah plus sini, sebab saya nak gantikan terus dalam bentuk 1. Alamak, terpadam pula. Okey, dalam bentuk 1 negatif 1, sebab x yang 1 ni dengan negatif 1 adalah x. So x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1. Memandangkan saya dah ubah dia kepada bentuk x, so bermaksud saya terus boleh ubah dia menjadi bentuk
definite integral. So saya akan gantikan 1 negatif 1. Okay. Then what is the next step? Just tunjukkan kita sub value 1 dengan negatif 1. 2/3 dalam kurungan. Kita masukkan value yang di atas dahulu. 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 3/2. Tolakkan dengan kita masukkan nilai apa pula? Negatif 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 3/2. Okey. So, kita dah subkan dekat situ. So, macam saya kata, tak payah kalau nak kira macam ni, kita nak kira terus je direct, kita boleh masukkan function yang penuh. Okey, dekat situ. So, kita tekan simbol integral. Kita akan masukkan function yang asal, iaitu from negative 1 to 1, 3x squared multiply with set x cube plus 1 dx. So, okay, so masuk kat sini negatif 1 pada limit bawah tu. Dan di atas adalah 1. And then saya masukkan function yang pertama, iaitu 3 alpha x to the power of 2. Okay. And then ada set. Okay. And then alpha x kuasa 3 kan. Kuasa 3 tambah 1. Okay. So itu adalah jawapan dia, iaitu 4/3 set 2 4/3 set 2 So kita terus dapat jawapan dia kat sini. Cantik je, 4/3 set 2. Ataupun kalau dalam bentuk perpuluhan dapat apa? 1.88 kita ambil lah 3 titik puluhan 1.886 unit squared. Okay. So inilah hasil integrate untuk example 7 bagi definite integral. Okey, kita lihat pada example yang ke-8. Evaluate, iaitu integrate from negative 1 to 2 absolute 2x minus 3 with respect to x. Okey, kali ini kita punya function sedikit unik. Kita dapat function yang berbentuk absolute function. So, kita akan apply apa yang kita belajar semasa semester 1, macam mana kita nak define absolute. Kalau kamu masih ingat. Okey. So, untuk selesaikan integrate berkaitan dengan absolute function, kita kena definekan dia dahulu. Okey, so saya akan tunjuk macam mana define kita punya absolute function. So kita adalah 2x minus 3, betul? Absolute 2x minus 3. So kita akan define satu positif, satu negatif, iaitu yang pertama 2x minus 3 yang positif. Yang kedua adalah yang negatif, iaitu negatif in bracket 2x minus 3. Okey, kita dah ada dua, satu positif, satu negatif. Itulah yang kita belajar semasa semester 1 menggunakan basic definition. Dan macam mana tentukan domain dia? Mudah je. Kita ambil balik function asal dia 2x tolak 3. Yang positif sentiasa lebih besar sama dengan kosong. So maksud saya akan guna balik function ni 2x tolak 3 lebih besar sama dengan kosong. Jadikan x sebagai subjek. So saya akan dapat x lebih besar sama dengan 3/2. Okey, semudah itu saja untuk tentukan domain bagi function yang positif. Okey, kalau function yang di atas dah x lebih besar sama dengan 3/2, maksud dekat bawah ni untuk yang negatif dia akan automatically lawan simbol dia. Kalau yang atas lebih besar sama dengan, yang kat bawah akan jadi less than 3/2 saja. Okey, simple as that. So, kita dah ada dia punya domain bagi yang negatif punya function, iaitu x lebih kecil daripada 3/2. Okey, so domain ni akan membantu kita untuk tentukan kawasan mana yang function itu terletak. Okey, macam mana tentukan function itu terletak kat mana? So, cara yang terbaik kita akan gunakan kaedah number line. Number line. Okey, so saya akan buat satu garis lurus. Oh, maafkan saya. Jadi pelik pula kat situ. So, saya akan buat satu garis lurus lah. Dia akan jadi garis lurus sini. Okey. So, kita akan base kepada domain yang kita cari tadi. So, kita ada nilai apa? 3/2. Okey. So, ada dua function. Dua function. Iaitu, untuk lebih besar sama dengan 3/2. Bermaksud lebih besar sama dengan 3/2 adalah 3/2 dan ke kanan. Bermaksud function di sebelah kanan 3/2 adalah function 2x tolak 3. Function yang positif ni. Function yang ni. Manakala, untuk yang lebih kecil daripada 3/2, bermaksud di sebelah kiri 3/2, fungsinya adalah negatif 2x tolak 3. Okay, negatif in bracket 2x minus 3.
Okey. So itu cara yang mudah kita nak tentukan kawasan mana dan function yang mana. Okey. Tapi kita lihat balik kita punya limit yang diberi, iaitu daripada -1 kepada 2 -1 kepada 2. Maksud -1 ni yang lagi kecil daripada 3/2. So dia berada di belakang sini -1. Manakala 2 adalah lebih besar daripada 3/2. 3/2 bersamaan dengan 1/5. Bermaksud dekat sini 2 berada di sebelah kanan 3/2. Okey. So sekarang ni kita nak integrate daripada mana? Daripada -1 sampai 2. Okey. So dekat sini kita dapat lihat bahawa in order to find integrate from -1 to 2 absolute to x minus 3 with respect to x is equivalent to integrate from -1 -1 sampai mana? Sampai 3/2 until 3/2. Apa functionnya? Functionnya adalah negative in bracket 2x minus 3. Negative 2x minus 3 with respect to x. Okey. Tambah sebab kita -1 kita nak cari daripada mana? -1 sampai 2. Kita baru sampai 1/5. Bermaksud kita boleh menggunakan properties of integration tadi, one of it, iaitu tambah daripada mana ni? Daripada 3/2 daripada 3/2 kepada 2. Bermaksud limit baru dia adalah 3/2 kepada 2. Sebab mengikut properties tadi, penghubungnya mesti sama dekat sini. So sama 3/2. Okey, apa function untuk daripada 3/2 kepada 2? Ini functionnya, iaitu 2x tolak 3. So kita ambil 2x tolak 3 with respect to x. Okey, simple as that. Okey. So barulah kita memulakan proses integrate. Okey. So kita masukkan nilai. Belum masukkan nilai, kita solvekan satu persatu. Okay, function by function. So for the first one, -1 until 3/2. Okey, negatif saya bawa luar. So tinggallah 2x tolak 3 2x tolak 3 di dalam with respect to x. Okey. Tambah 3/2 to 2 until 2x minus 3 with respect to x. Okey, barulah kita mulakan proses integrate. So integrate 2x ada negatif kat luar, maintain kan. So 2x kuasa 2/2. Integrate 3 akan dapat negatif 3x. Okey, dimasukkan dia punya ni limit 3/2 negatif 1. Okey, tu baru selesai function yang pertama. Tambah. Okey, integrate benda yang sama, iaitu 2x kuasa 2/2 tolak 3x, tetapi limit yang berbeza, 2 3/2. Okey, so kita just buat pengiraan je lah. Okey, so jangan lupa tunjukkan sekurang-kurangnya kita sub value. Okey, so saya akan masukkan nilai 3/2 dalam function yang pertama, iaitu 2 darab 3/2 kuasa 2/2 tolak 3 darab 3/2. Okey, itu yang pertama. Tolakkan, masukkan nilai negatif 1. Okey, 2 darab negatif 1 kuasa 2/2 tolakkan 3 darab negatif 1. Okey, ni baru function yang pertama. Baru function yang pertama saya subkan nilai 3/2 dan juga negatif 1. And then kita pergi kepada function yang kedua pula. Function kedua yang belakangnya, iaitu 2x kuasa 2/2. Okay. Actually sebenarnya kita boleh simplify. Ni 2 ni bagi 2 kan. So tak perlu tulis pun tak apa ni. 2 bagi 2 tinggal 1. Okay. So tambah. Okay, saya akan buat function yang kedua, iaitu masukkan nilai 2 terlebih dahulu. 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2. Okay, itu yang pertama. Tolakkan dengan masukkan nilai 3/2 pula. 3/2 kuasa 2 tolak 2. Tolak 3 darab 3/2. Okey. Kali ni kita masukkan nilai ni, yang di belakang, function yang di belakang. Okey, ni adalah milik yang ni. Okey. So macam saya kata, tak payah kita nak sabut-sabut kira ni. Kita just masukkan
function yang mana untuk kita kira dalam kalkulator? Kita gunakan function yang ni, yang kita dah define tadi, cantik kan? Iaitu negatif 2x tolak 3 ni. Okey, so kita masukkan dah. Yang pertama, daripada negatif 1 kepada 3/2. Okey. 1 kepada 3/2. Okey. So, functionnya ada negatif dekat depan and then ada bracket 2 alpha x minus 3. Okey, tutup kurungan. Okey. Selesai. Okey, selesai function yang pertama. Tambah Tambah, kita tambah simbol integrate lagi, iaitu daripada 3/2 kepada 2. 3/2 kepada 2. Okey, bawah tu adalah 3/2 3/2 until 2. Okay, until 2. Apa function dia? So, kita akan masukkan function dia, iaitu bracket 2 alpha x tolak 3. Close bracket. Okay. So, secara keseluruhan, saya dapat pengiraannya adalah nilainya bersamaan dengan 6.5. 6.5 ataupun 13/2. Okay, itulah jawapan akhir dia, iaitu 13/2 unit square. So, kamu jangan risau tentang nak sub ni, just tunjukkan jalan kerja je. Pengiraan tu biar kita kira direct daripada kalkulator. So, lagi mudah. Okay. So, itu adalah example yang ke-8. Okay, baiklah. Seterusnya kita proceed kepada example yang ke-9. Kalau tadi, example 8, kita integrate function berkaitan dengan absolute values. Kali ni, kita punya function diberi dalam bentuk piecewise. So, macam mana kita nak integratekan function yang berbentuk piecewise function? Okay. So, kita lihat yang pertama, fx yang diberi adalah untuk domain yang pertama, iaitu x lebih kecil daripada 0, functionnya adalah 3x kuasa 2 darab x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4. Manakala untuk domain x lebih besar sama dengan 0, functionnya adalah 4x times with exponent to the power of x squared plus 1. So, apa yang soalan nak? Dia nak cari integrate from negative 2 to 2 fx dx. Okay, so mudah saja. Okay. So, sekarang ni kita buat satu number line. Satu number line. Okay. Kita ada satu number line. Kita ikut domain dia. Domain adalah kosong. Nilai kosong. So, untuk x lebih kecil daripada kosong, dia kata function yang terlibat adalah 3x kuasa 2 darabkan dengan x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4. Okay. Manakala untuk function yang lebih besar sama dengan kosong adalah 4x times e to the power of x squared plus 1. Okay. So, itu macam mana kita nak tentukan terletaknya sesuatu function tu based on domain. Okay. Apa yang soalan nak? Soalan nak daripada negatif 2 ke 2. So, negatif 2 lebih kecil daripada kosong. So, maksud negatif 2 berada di sebelah kiri kosong. Dan 2 lebih besar daripada kosong. Bermaksud 2 berada di sebelah kanan kosong. Okey, bermaksud kita nak cari ni. Okey. So, maksud kalau kita nak dapatkan integrate from negative 2 until 2 fx dx. Okey, saya tulis. So, soalan nak negative 2 until 2 fx dx. Tetapi daripada negative 2 until 2 tu terdapat dua function yang berbeza. Berdasarkan kita punya number line, iaitu daripada negative 2 until 0, functionnya adalah 3x squared, betul? Okay, kita salin dulu. So, bermaksud daripada negative 2 until 2, kita akan lalu negative 2 kepada 0 terlebih dahulu. Terdapat function yang pertama, iaitu 3x kuasa 2 darab x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4 with respect to x. And then, plus, kita sambung daripada mana? 0 kepada 2. Okay, 0 kepada 2. 0 until 2. Functionnya yang ini. 4x multiply with e to the power of x squared plus 1 with respect to x. Okay, so in order untuk dapatkan integrate from negative 2 until 2 fx dx, so kita kena integratekan part by part. Okay, so yang pertama kita lihat so kalau kita lihat daripada negative 2, 0 dan juga 0, 2 ni mempunyai function yang complicated. Sebab di sini mempunyai dua function, 3x kuasa 2 dan x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4.
So bermaksud kalau nak selesaikan dia tak boleh cara integrate seperti biasa, kita mesti menggunakan substitution, kaedah penggantian tadi. Yang ini pun sama. Ada dua function for x dan juga ex squared plus 1. Bermaksud yang ni pun terpaksa kita guna kaedah substitution. Okey. So untuk memudahkan kita punya pengiraan, so kita akan kira secara berasingan. Okey. So yang ini saya letkan sebagai A, function negatif 2 kepada kosong, dan yang ini kita letkan sebagai B, daripada kosong kepada 2. Okey. So kita cari A terlebih dahulu. Okey. So A, so kita perlu integratekan from negative 2 until 0, betul? Iaitu functionnya 3x kuasa 2 x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4 with respect to x. Okey, macam biasa kita akan abaikan limit tu, kita akan integrate tanpa limit. Okey, so kita akan pilih u yang betul. So langkah pertama saya akan pilih u. So let u iaitu saya akan pilih yang lebih complicated dengan kuasa yang lebih besar, iaitu let u bersamaan dengan yang dalam kurungan tu, iaitu x kuasa 3 tambah 1. So saya akan dapatkan du dx. Okay, dapat du dx hasilnya adalah 3x kuasa 2. Okay, so bermaksud dekat sini saya nampak saya boleh rearrange original function ni. Original function ni yang 3x kuasa 2 ni saya bawa ke belakang, supaya saya boleh rearrange, senang untuk kita gantikan semua menjadi in term of u. So saya rearrange, so bermaksud akan jadi integrate x kuasa 3 tambah 1 kuasa 4 ni saya bawa ke depan, 3x kuasa 2 darab dx tu di belakang. Okay, so bermaksud dari sini saya nampak du dx ni saya boleh modify menjadi bentuk apa? Bentuk du bersamaan dengan 3x kuasa 2 dx. Okay, yang mana, okay, kenapa saya jadikan macam tu? Yang mana du sama dengan 3x kuasa 2 dx ni saya boleh gantikan yang di belakang, nampak? 3x kuasa 2 dx bersamaan dengan du. Okey. Manakala yang kat depan ni x kuasa 3 tambah 1 tadi bersamaan dengan u. Okey. So bermaksud saya dah boleh tunjukkan penggantian saya secara penuh. Okey. So bila saya ganti penuh, okey, maksud integrate yang x kuasa 3 tambah 1 bersamaan apa? U kuasa 4. Okey. Dan x kuasa 3x kuasa 2 dx ni yang di belakang ni bersamaan dengan yang ni. Okey, bermaksud 3x kuasa 2 dx bersamaan dengan du, sebab kita nak gantikan semua menjadi in term of u. Okey, maksud kat sini saya dah boleh integratekan dia. So saya dapat hasil dia. Once kita dah integrate, dia dah tak ada simbol integral. So dia akan dapat bersamaan dengan u kuasa 5 per 5 tambah c. Okey, so untuk dapatkan nilai, saya akan tukar dia kepada bentuk x semula. Okay, u ni gantikan kepada bentuk x. U tadi bersamaan dengan x kuasa 3 tambah 1. Bermaksud x kuasa 3 tambah 1 kuasa 5 per 5. Terus kita letak dia punya limit, iaitu kosong negatif 2. Okay, simple as that. Okay, kita masukkan nilai kosong. Yang atas dulu kita masukkan kosong kuasa 3, bermaksud tinggallah 1 kuasa 5 per 5 tolakkan dengan negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 yang di kuasa 3 kan, tambah 1 kuasa 5 per 5. Okey, apa hasilnya? Macam saya cakap, tak perlu risau. Kita just masukkan dalam kalkulator untuk dapatkan nilai akhir dia. Tapi function yang mana? Function yang ni. So kita masukkan negatif 2 kosong dan kita salin function ni, dapatkan pengiraan daripada kalkulator. Apakah nilai A kat situ? Okey, so bermaksud di sini anak pelajar, saya akan tekan kalkulator, integrate, okay, from negative 2, saya salah letak. Okay, limit di bawah adalah negative 2, limit yang di atas adalah kosong. Okay, and then saya masukkan function dalam kalkulator, iaitu 3 alpha x to the power of 2, and then dalam kurungan alpha x to the power of 3, to the power of 3 plus 1. Tapi ada kuasa 4, close bracket,
kuasa 4. Okey, terus dapat nilai dia, iaitu saya salin saja 16808/5. Kita ambil dalam bentuk fraction, senang nak kira. Okey, so yang A saya dah dapat nilai. Okey, sekarang ni saya dapatkan nilai untuk yang B pula. Okey, so bermaksud saya kena integrate pula untuk B. Okey, so B kita akan cari juga. Okey, B kat sebelah sini. Maksud saya akan integrate daripada mana? Sekali macam saya cakap, kita abaikan limit. So kita nampak, oh, dia pun perlu gunakan substitution method, sebab satu function exponent, satu function f(x). Okey, so kalau dalam bentuk macam ni, yang mana kita akan pilih sebagai u kita? Mudah saja nak belajar. Kalau ada exponent dan juga function lain, kita akan pilih kuasa exponent itu sebagai u. So saya akan pilih x kuasa 2 tambah 1. Okey, so saya salin dulu soalan, iaitu integrate 4x times e to the power of x squared plus 1 with respect to x. Okey, so macam saya cakap tadi, saya dah decide saya nak pilih u dia pada kuasa eksponen, iaitu x kuasa 2 tambah 1. Okey, so saya dapatkan du dx, dapatkan du dx, hasilnya adalah 2x, dapat 2x. Okey, so 2x, that's mean saya boleh rearrange dia punya function dekat situ. Bermaksud saya akan jadikan x dx. Okey, saya akan jadikan du per 2 bersamaan dengan x dx. Okey, bermaksud saya akan cuba rearrange kita punya function ni. 4 saya letak constant, letak di luar. So yang x ni saya bawa ke belakang. So x kuasa 2 tambah 1 tu ke hadapan, darabkan dengan x dx. Okey, darabkan dengan x dx. Okey, itulah function dia nanti, yang mana x dx ni saya boleh gantikan dekat sini. Okey, boleh gantikan dekat situ. So saya nampak semuanya dah boleh diteruskan. Kita boleh dah gantikan semua menjadi in term of u. Okey, so saya akan mulakan proses penggantian, substitution, iaitu 4 ni kita salin balik, integrate e to the power of, sekarang ni apa yang kita letakkan u? Kuasa dia kan. So bermaksud x kuasa 2 tambah 1 ni bersamaan dengan u. Jadi e kuasa u. And then darabkan dengan x dx. X dx tadi bersamaan dengan mana? Yang ni. Iaitu du per 2. So saya akan ambil darab du per 2. Okey, so saya akan bawa du per 1 per 2 ni keluar. Maksud dia akan darab dengan 4 dekat luar. 4 darab 1 per 2, tinggallah eu du. Okey, so 4 bahagi 2 dapat 2. Integrate eu with respect to u. Okey, so macam mana kita nak integrate eksponen? Mudah saja nak belajar. Kamu dah belajar, iaitu kalau differentiate kita salin semula, darabkan dengan dia punya differentiate kuasa. Tetapi kalau integrate, salin semula, bahagikan dengan differentiate kuasa dia. Differentiate u akan dapat 1 sebab kita differentiate with respect to u. So akan bagi 1. Okey, plus c. So bermaksud hasilnya dapat 2 eu tambah c. Okey, tapi kita kena ingat, asalnya kita ada limit, iaitu 0,2. Bermaksud saya kena gantikan semula u ni menjadi in term of x. Apa x kita tadi? Iaitu u bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 1. Bermaksud 2 e x kuasa 2 tambah 1. Okey, kali ni saya boleh terus letak dia punya limit, iaitu 2, 0. Okey, bermaksud para pelajar kena letak sekurang-kurangnya yang kerja macam ni lah. Masukkan nilai 2 dan juga 0. E 2 kuasa 2 tambah 1. Tolakkan dengan E 0 kuasa 2 tambah 1. Okey, macam saya cakap, tak perlu risau kita nak kira macam mana, tekan macam mana. Kita terus direct daripada equation asal. So kita ambil bentuk ni 02 ni So saya akan tekan button integrate. Okey, masukkan limit. Bawah dia adalah 0 dan yang di atas adalah 2. Okey, and then kita ada function 4x 4 alpha x. Okey, darabkan dengan eksponen. Eksponen adalah alpha e. Alpha e to the power of x squared plus 1.
x squared plus 1, iaitu alpha x to the power of 2. Okey, plus 1. Okey, so saya dapat jawapan dia adalah, kat situ dia tulis E darab 2 E kuasa 4 tolak 2. Okey, kalau dalam bentuk nilai adalah 291.38 291.39. Okey. Ataupun kita ambil je jawapan dalam bentuk eksponen ni pun tak apa, tak ada masalah. Sebab nanti at the end kita akan gunakan kalkulator juga. So, ini adalah nilai untuk B. Sedangkan soalan asal kita tadi, kita lihat balik, kita nak dapatkan from negative 2 until 2, iaitu A tambah B. So, apa jalan kerja terakhir yang perlu kita buat adalah sama dengan apa nilai A kita dapat tadi, iaitu 16808 per 5, kita tambahkan dengan iaitu E darab dengan 2E kuasa 4 tolak 2. Okey. Okey. So, bermaksud saya akan tambahkan dengan okey, answer tambahkan dengan 16808 per 5. So, saya akan dapat jawapannya adalah 3652.99 unit square. Okay, simple as that. Okay, so ini adalah contoh penyelesaian integration berkaitan dengan piecewise function. The basic idea yang kamu boleh dapatkan. Okay, so saya rasa sampai sini saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. So, harap kamu semua dapat manfaatkan. Sekiranya tidak faham, ulanglah banyak kali sehingga kamu dapat faham. Kalau tak faham juga, barulah bertanya kepada pensyarah masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.